adalah satu bulan di mana kita telah disyariatkan untuk berpuasa sepanjang bulan. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa." Jadi, puasa adalah satu jalan ataupun cara untuk kita meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang di mana dia sentiasa mentaati perintah Allah, dia sentiasa memohon keampunan kepada Allah dan sentiasa takut terhadap azab Allah dan berusaha untuk meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, Ramadan yang cemerlang itu adalah ketika mana kita berusaha untuk melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya supaya kita dapat mencapai misi Ramadan yang utama, iaitu meraih ketakwaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suka saya ingin kongsikan beberapa tips yang boleh kita jadikan panduan untuk kita meraih ketakwaan kepada Allah. Yang pertama, buatlah persiapan yang awal. Sebelum Ramadan tiba, kita buat persiapan dari 3 sudut. Pertama, persiapan dalam meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak meningkatkan hubungan dengan Allah adalah mulakan dengan istighfar. Mula dengan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan Allah dapat memberi keredaannya kepada kita supaya kita dapat melakukan ibadah dengan lebih tenang. Persiapan yang kedua adalah persiapan dari sudut diri kita sendiri. Latihlah berpuasa sebelum Ramadan datang. Bagi contoh, puasa sunat. Latih diri kita juga untuk memperbanyak amalan sunat-sunat yang lain seperti memperbanyakkan sedekah sedikit demi sedikit, memperbanyakkan membaca Al-Quran, memperbanyakkan solat sunat, berusaha untuk bangun malam dan juga berusaha untuk melakukan amalan-amalan lain yang kita rasa boleh akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Persiapan yang seterusnya adalah persiapan dari sudut ilmu agama kita. Kita perlu tahu apa rukun-rukun puasa, apa perkara yang membatalkan puasa, perkara yang boleh menggugurkan pahala puasa kita. Pentingnya untuk kita tahu tentang ilmu puasa supaya kita dapat menghayati Ramadan dengan lebih bermakna. Tips yang seterusnya adalah mulakan hari-hari kita pada bulan Ramadan dengan permulaan yang baik. Sebagai contoh, pertama, bangun awal pagi. Jadi, bila kita bangun awal pagi, kita mulakan dengan solat sunat dan insya-Allah kita boleh meraih keberkatan pada hari tersebut. Bila kita bangun awal pagi, kita niatkan dan kita set dalam minda kita bahawa hari ini yang kita bangun itu adalah hari yang Allah telah beri peluang kepada kita untuk melakukan yang terbaik. Yang kedua, tetapkan matlamat. Apa matlamat yang kita ingin lakukan sepanjang hari tersebut? Apa matlamat yang kita ingin capai pada bulan Ramadan itu? Yang ketiga, jaga makan. Jangan makan berlebihan supaya kita dapat mengelakkan sebarang penyakit. Dalam masa yang sama, bila kita makan berlebihan, ia akan menyebabkan badan kita mudah lesu. Yang keempat, minum air yang mencukupi supaya penghadaman badan kita lebih lancar. Dan yang kelima, berdoalah kepada Allah. Berdoa kepada Allah supaya Allah hantarkan pertolongan untuk kita memastikan hari-hari yang kita lalui itu menjadi lebih lancar. Tips yang ketiga adalah membuat perancangan atau strategi untuk kita mencapai kemenangan dalam bulan Ramadan. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, sesungguhnya Allah menjadikan Ramadan ini sebagai satu arena perlumbaan untuk makhluknya. Mereka berlomba di dalamnya dengan ketaatan untuk mencapai redha Allah. Ada orang yang berada di depan perlumbaan dan mereka lah orang yang menang, dan ada juga yang tertinggal di belakang dan mereka adalah orang yang kalah dan rugi. Tetapi yang anehnya, orang yang tertawa lalai, mereka lah orang yang kalah dan rugi. Jadi, kalau kita inginkan menjadi seorang yang menang, maka kita harus membuat perancangan yang baik supaya kita dapat memanfaatkan Ramadan tahun ini. Jadi bagaimana cara kita untuk merancang strategi dalam mencapai kemenangan dalam bulan Ramadan ini adalah yang pertama, kita perlu tahu apa kelemahan diri kita. Apa kelemahan yang menghalang kita daripada melakukan ibadah. Sebagai contoh,
kita ingin bangun malam ataupun kita ingin bangun untuk melakukan solat sunat tahajud, tapi kelemahan diri kita adalah sukar untuk bangun. Jadi kita perlu cari solusi bagaimana kita ingin mengatasi kelemahan kita tersebut. Yang kedua adalah susun jadual kita, susun jadual harian kita, sebab setiap daripada kita mempunyai komitmen yang berbeza. Jadi kalau kita target hari itu, setiap hari kita target untuk habiskan 1 juzuk, jadi bila waktu yang kita perlu membaca Al-Quran? Sebagai contoh, kalau kita target 1 juzuk, adakah selepas subuh, adakah selepas zuhur, ataupun waktu yang sesuai yang kita rasakan itulah waktu yang terbaik untuk kita melakukan amalan tersebut. Jadi susunlah jadual harian. Yang ketiga, sediakan jurnal ringkas, iaitu satu jurnal dalam satu muka surat untuk kita menulis kembali amalan-amalan yang kita telah laksanakan supaya kita dapat melihat hasilnya. Kita boleh tengok apa kelemahan ataupun apa lagi kekurangan yang kita boleh perbaiki, ataupun kita rasakan mana lagi amalan yang kita rasakan masih belum cukup. Bila sebut tentang rancang ataupun strategi ni, suka saya ingin kongsikan satu kisah dalam perang Khandaq ataupun perang Ahzab. Dalam perang Ahzab ini, sahabat dan Rasulullah SAW mencipta satu strategi, iaitu dengan menggali parit sekeliling kota Madinah untuk menghadapi perang. Jadi dengan keberkatan Ramadan ketika perang, ketika mereka membuat persiapan untuk berhadapan dengan perang Khandaq ni, Allah telah mengurniakan kemenangan lah kepada Rasulullah dan pada sahabat. Jadi strategi ini juga adalah, selain daripada bantuan daripada Allah, strategi mereka menggali parit ini juga adalah salah satu faktor lah yang menyumbang kepada kemenangan mereka. Jadi pentinglah untuk kita merancang strategi supaya kita dapat memperoleh kemenangan dalam bulan Ramadan. Okey, tips seterusnya adalah kita perlu menjaga amalan wajib kita dalam masa yang sama. Kita memperbanyakkan lagi amalan sunat kita di bulan Ramadan. Sebab kita tahu amalan sunat yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ni, pahalanya akan dilipat gandakan. Dalam sebuah hadis lah, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu akan dilipat gandakan dengan 10 kali kebaikan sehingga 700 kali ganda. Melainkan puasa kan. Amalan puasa itu adalah untuk Allah dan Allah yang akan mengganjarinya. Jadi kita berusahalah untuk melaksanakan ibadah sunat di bulan Ramadan ini semaksimal yang kita mampu. Dalam masa yang sama, kita perlu menjaga amalan wajib. Solat awal waktu, dan pastikan kita melakukan amalan wajib itu dengan penuh khusyuk. Sebabnya kalau kita lebihkan amalan sunat pun tak boleh, dan melalaikan amalan wajib tak boleh juga. Jadi ada satu kata-kata lah, jika kau lebih semangat mengerjakan yang sunat daripada yang wajib, maka itu adalah petanda bahawa yang kau cari adalah kepuasan nafsumu sendiri, iaitu kita ingin dipuji dan bukan keredaan Tuhan. Dan satu lagi, sedangkan siapa yang tersibukkan dengan yang sunnah sehingga melalaikan yang wajib, maka dialah orang yang benar-benar tertipu. Rasulullah SAW sendiri juga sangat mengalakkanlah untuk kita melakukan amalan sunat tanpa kita melalaikan atau mengabaikan amalan wajib. Tips yang seterusnya adalah kita cuba menghadirkan diri kita dan terus bersemangat dalam melakukan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Jadi bagaimana cara untuk kita sentiasa bersemangat dalam bulan Ramadan adalah, pertama, kita perlu tahu perjalanan hidup manusia tu bagaimana. Kita tak selamanya berada di dunia kan. Sebab dunia ni bukanlah satu tempat yang kekal untuk manusia. Ada 5 alam yang seorang manusia tu akan lalui. Yang pertama, alam roh. Alam roh kita telah lalui. Alam rahim. Alam rahim juga kita telah lalui. Yang ketiga adalah alam dunia, alam yang sedang kita alami sekarang. Alam dunia di mana tempat untuk kita beramal dengan kebaikan.
Sebabnya setiap kebaikan yang kita lakukan atau setiap keburukan yang kita lakukan di dunia ini akan dinilai oleh Allah. Alam seterusnya adalah alam barzah, iaitu alam kubur. Alam kubur adalah perhentian di mana yang membezakan dunia dan juga akhirat. Dan selepas alam kubur adalah alam akhirat, di mana di alam akhirat kita akan ada padang mahsyar, tempat amalan kita akan ditimbang, titian sirat dan juga syurga ataupun neraka. Jadi bila kita hayati kembali 5 alam ini, sehebat mana pun kita, sebenarnya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tahu kita ini hidup di dunia tak kekal dan kita ini adalah kita akan dikembalikan kepada Allah, maka kita lebih bersemangatlah. Ia menjadikan satu motivasi untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, cara untuk kita beribadah dengan lebih bersemangat adalah kita perlu ada sifat kagum dan juga berterima kasih kepada Allah. Kagum dengan kebesaran Allah. Sebagai contoh dalam surah An-Nahl ayat 79, Allah menciptakan penciptaan burung. Bagaimana Allah boleh menahan burung tu daripada jatuh. Allah menciptakan burung dengan sehebat-hebat kejadian kan. Jadi itulah kebesaran dan kekuasaan Allah yang kita tak boleh nafikan. Jadi kalau kita rasa kagum dan berterima kasih kepada Allah, kita akan lebih khusyuk dan lebih bersemangat dalam beribadah. Tips yang seterusnya adalah muhasabah diri. Kita cuba bermuhasabah sejauh mana pencapaian amalan yang kita telah capai setakat sehingga hari ini sepanjang bulan Ramadan. Adakah kita berpuasa kerana Allah ataupun adakah kita berpuasa semata-mata kita nak dapat pahala yang khusus di bulan Ramadan. Jadi kita reflect semula diri kita. Hakikatnya fokus kita untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas adalah untuk kita mencapai objektif, iaitu takwa kepada Allah. Antara tanda penerimaan suatu kebaikan yang kita telah lakukan adalah kita berubah menjadi seorang yang lebih baik. Jadi sesiapa yang mengerjakan puasa pada bulan Ramadan dengan keadaan beriman dan mengharapkan rahmat Allah, nescaya diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kita sentiasa bermuhasabah diri semula. Adakah kita telah melakukan amalan di bulan Ramadan ini semata-mata kita ni sebagai hamba Allah ataupun kita adalah hamba Ramadan. Jadi sama-sama kita bertanya kepada diri kita sendiri. Jadi itulah 6 tips yang boleh saya kongsikan kepada para penonton sekalian, bagaimana kita ingin mencipta satu bulan Ramadan yang cemerlang untuk diri kita. Jadi saya simpulkan kat sini, 6 tips tersebut adalah melakukan persiapan yang awal sebelum Ramadan. Yang kedua, mulakan hari sepanjang sepanjang Ramadan itu yang kita laksanakan ini dengan permulaan yang baik. Yang ketiga, rancanglah strategi untuk kita mencapai kemenangan dalam bulan Ramadan. Yang keempat, menjaga amalan wajib dan memperbanyakkan amalan sunat. Yang kelima, hadirkan diri kita dan bersemangatlah dalam beribadah. Dan yang keenam, sentiasa bermuhasabah diri. Jadi sebagai penutup, semoga Ramadan kali ini kita dapat menjadikan diri kita ni lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga dosa kita juga akan diampunkan oleh Allah. Seperti mana dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang sempat bertemu bulan Ramadan dan tidak diampunkan dosanya, maka semakin jauhlah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus ingatlah bahawa Allah sangat menyukai amalan yang istiqamah. Semoga amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini juga menyebabkan kita semakin istiqamah untuk melakukan ia walaupun pada bulan yang seterusnya lah. Sebabnya Nabi pernah ditanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Baginda menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang istiqamah walaupun sedikit. Jadi sangat pentinglah untuk kita sebagai umat Islam, kita memastikan tarbiyah daripada
bulan Ramadan ini dapat menjadikan kita meneruskan lagi amalan yang baik ini di bulan-bulan yang seterusnya. Semoga kita dapat menjadikan setiap hari-hari di dalam bulan Ramadan ini sebagai titik tolak kita untuk menuju syurga Allah yang paling tinggi. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.